Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi, salam sejahtera kepada pengurusi sesi, kepada pengarah Setma, Dr. Dayu dan juga kepada semua ahli-ahli seminar pada pagi inilah insya-Allah. Jadi tadi pengurusi sesi dia rasa risau kalau terlebih 15 minit. Jadi untuk slot saya ini mungkin tak sampai ikut 15 minit, mungkin tak lebih daripada 10 minit lah insya-Allah. Sebab untuk di HEP ini sebenarnya macam yang saya ada ajukan pertanyaan tadi, kami di HEP ini kami ada banyak bahagian dan juga unit-unit dan juga pusat-pusat lah. Jadi kalau berkenaan SDG spesifik kepada aktiviti-aktiviti pelajar. Sebenarnya di jabatan-jabatan ataupun unit-unit lain pun ada juga melaksanakan program-program sustainable program yang melibatkan pelajar. Okay. Cuma mungkin bahagian pengurusan pelajar iaitu di bawah saya, kami ada lebih kurang dalam 140 lebih badan pelajar. Jadi dia orang banyak melaksanakan program-program pelbagai program-program mengikut bidang-bidang lah. Okay. Saya ada sediakan sedikit slide untuk dikongsikan. Sekejap ya. Didengar ke suara saya? Okey. Okey. Boleh nampak ke saya punya slide ni? Boleh. Okey, slide ni tak banyak, dalam beberapa keping sahaja, dalam beberapa slide sahaja. Okay, projection bagi besar sikit kot. Oh, bagi okey. Baik. Okay, so di bawah HEP Jadi saya akan mengkhususkan kepada program-program sustainable program yang dianjurkan oleh badan-badan pelajar, di mana di bawah bahagian pelajar ni, B2P ni, kami ada lebih kurang dalam 140 lebih yang berdaftar, termasuk kelab-kelab di bawah skul. Jadi dalam usaha kami untuk menggalakkan pelajar-pelajar kami ataupun badan-badan pelajar ini melaksanakan program-program yang bersifat kelestarian ni ataupun sustainable program ni, kami setiap tahun akan melihat kepada apakah KPI yang telah pun ditetapkan oleh universiti berkaitan dengan program-program Green Campus ataupun program-program yang bersifat kelestarian ni lah. Jadi ada 148 badan pelajar dan ada lebih kurang dalam 120 lebih yang ini. Jadi kami aktiviti yang berkait rapat dengan sustainable program ni, sustainable activity ni, memang kita ada banyak program-program sebenarnya. Cuma lagi macam yang dinyatakan oleh pengarah Setma sebentar pagi tadi, iaitu bagaimana kita nak mengekalkan ataupun mengolah projek-projek itu yang boleh dikategorikan sebagai program-program yang sustainable program. Contoh kalau katakan gotong royong ataupun 5S, bagaimana program 5S tu bukan setakat untuk kita nak membuang sampah-sampah ataupun barang-barang tidak perlu, tetapi bagaimana kita nak recycle balik, dan begitulah sebenarnya. Sebenarnya benda-benda itu telah pun banyak dilaksanakan di HEP, bukan setakat di bahagian saya saja, di bahagian pengurusan pelajar, tapi di di semua PTG ataupun di semua unit-unit pusat di bawah HEP sebenarnya, terutamanya di INASIS. Okey. So jadi apakah peranan kami di bahagian pembangunan pelajar ini dalam menggalakkan pelajar untuk melaksanakan program-program berkaitan dengan sini adalah kami akan mengadakan AJM, kemudian kami akan ada Hope Day, dan kami
selepas itu kami akan susuli dengan program-program seperti KPO setiap badan-badan pelajar ini. Jadi sebelum tahun-tahun sebelum ni, kami menghadapi sedikit masalah dari segi mindset pelajar ataupun pemimpin-pemimpin badan pelajar ni, yang mana mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti ini sekadar untuk nak memperbanyakkan aktiviti dia orang sahaja, tanpa sebarang ataupun kesedaran kesedaran berkenaan dengan program tersebut. Kalau dia orang dapat buat 5 program, maknanya 5 program itulah yang mereka nak buat untuk nak memenuhi KPI kelab masing-masing. Tetapi dari segi roh program tersebut memang tidak ada. Jadi itulah mindset ataupun pemikiran kelab-kelab ataupun badan-badan pelajar ini dihadapi. Jadi dia orang tidak yang diolah lebih kreatif ataupun yang dapat memenuhi aspirasi universiti macam yang sekarang ni lah, agenda kelestarian kampus ini. Jadi bermula pada tahun 2019 kami telah memulakan usaha untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar ini, kepada badan-badan pelajar ini, khususnya apabila selepas kemasukan badan-badan pelajar daripada skul-skul yang banyak tu. Kami dulu ada lebih kurang dalam 80 lebih saja badan pelajar, 70 lebih yang aktif sebelum kemasukan badan-badan pelajar ataupun kelab-kelab pelajar yang daripada skul. Selepas dah masuk semua, kami sekarang ni dah ada 100 lebih, 140 lebih. Jadi setelah mereka dah bernaung di bawah HGP, jadi kami di bahagian pengurusan pelajar, kami merasakan bahawa perlunya diberi kesedaran mendalam terhadap badan-badan pelajar ini dari segi pelaksanaan supaya menginspirasi apa yang ingin dicapai oleh universiti. Khususnya dalam macam agenda kelestarian kampus ni. Jadi kami sentiasa mengadakan program-program engagement. Dulu setiap bulan lah, tahun 2019 setiap bulan kami ada program engagement kepada badan-badan pelajar ini. Sebab itu kalau kata ada isu badan-badan pelajar ini tidak rapat dengan skul, mungkin disebabkan sebab setiap bulan dan setiap minggu kami ada engagement bersama dengan kelab-kelab ini sebenarnya. Jadi daripada situ kami menerapkan apakah aspirasi universiti khususnya dalam nak mencapai KPI masa tu, KPI universiti. Jadi kami guide badan-badan pelajar ini apakah yang mereka perlu lakukan, walaupun mereka ni ada penasihat-penasihat, tetapi macam kami pegawai-pegawai di HGP, terutamanya di bahagian pembangunan pelajar, kami adalah penyelaras. Kami guide mereka apakah bagaimana aktiviti tersebut boleh memenuhi aspirasi universiti, boleh dan memikirkan apakah program yang nak dibuat. Tapi macam kami di bahagian pengurusan pelajar ataupun di HGP, kami guide pelajar bagaimana program mereka itu boleh pergi lebih jauh lagi ataupun lebih kreatif lagi untuk nak memenuhi agenda universiti. Macam tadi kan kalau katakan mungkin sekadar buat gotong royong misalnya, tapi adakah gotong royong itu sekadar nak buang sampah saja, ataupun mungkin gotong royong ambil sampah tadi mungkin dibuat satu material baru ataupun bahan-bahan produk yang baru untuk nak di-recycle ataupun nak dibuat macam dalam bentuk usahawan ke ataupun, dan memang telah dibuat selepas itu. Ada beberapa kelab-kelab badan pelajar yang telah mula melaksanakan program-program di ruang ni, orang kata lebih daripada biasa. Kalau macam dulu-dulu sekadar buat gotong royong sahaja ataupun sekadar tanam pokok sahaja, tapi selepas daripada itu banyak dah program-program yang diorang buat yang idea pada mempunyai dia punya kemenjadian pelajar-pelajar itulah.
Jadi kami di bahagian pembangunan pelajar yang mengkhususkan kepada pembangunan pelajar-pelajar melalui kelab-kelab dan persatuan, kami memang sentiasa melibatkan pelajar untuk bersama-sama dengan kami dalam aktiviti-aktiviti kelestarian kampus. Misalnya macam kami pada tahun 2019 kami telah menubuhkan sekretariat BDOP yang mana pada masa itu kami telah memilih seramai 18 orang pelajar lah. Tapi tidak didaftarkan dalam sistem secara rasmi, tapi sebagai rakan ataupun orang kata apa nama ni BDOP Badis lah. Jadi apa tujuannya ialah pelajar-pelajar ini kami libatkan untuk membantu kami dalam aktiviti-aktiviti HCP selain daripada program-program agenda untuk nak melestarikan HCP itu sendiri. HCP itu sendiri, contoh kalau katakan pihak pentadbiran HCP nak mengadakan gotong royong misalnya, mengadakan gotong royong di sekitar HCP, di sekitar INASIS dan sebagainya. Jadi 18 orang pelajar ini kami akan jemput bersama-sama untuk menjayakan atau program tersebut. Daripada situ kami latih diorang untuk nak beri kesedaran kepada diorang ni bagaimana sebenarnya universiti ni bukan setakat nak bekerja je, bukan setakat nak masuk pukul 8 sampai balik pukul 5, tak. Sebenarnya kita bertanggungjawab untuk nak menjaga universiti kita, kelestarian universiti kita, sebab yang kita tahu kita punya kampus ni adalah satu kampus yang sangat-sangat cantik sebenarnya, hijau, dan kita pernah pun mendapat beberapa anugerah kampus tercantik dan landscape tercantik dan sebagainya. Jadi ini kita libatkan pelajar untuk nak memberitahu dia orang bahawa kampus kita cantik, dan kita bagi idea-idea kepada diorang supaya bila diorang melaksanakan program di peringkat kelab-kelab yang diorang sertai, itulah program. Cuma macam yang dinyatakan tadi oleh Dr. Idayu tadi, memang pada tahun sebelum-sebelum tu memang program-program tidaklah banyak yang bersifat kepada nak melestarikan ataupun nak mengekalkan. Contoh katakan kalau nak membersihkan saja. Tidak ada yang lebih kreatif. Tapi semenjak pada tahun 2019 tu, hujung 2018 dah ada program. Sebagai contoh, kami sekretariat yang kami libatkan ini, kami minta diorang untuk datang ke HCP dan membersihkan bangunan HCP induk misalnya. Yang mana pada masa itu kami terdapat sedikit bukanlah masalah, tapi lambakan barang-barang yang lama, barang-barang perabot dan juga macam-macam lah, sebab dulu HCP pernah berada di sebuah bangunan di UASIS tu, kemudian bila berpindah, barang-barang yang lama-lama tu dibawa ke bangunan baru sampai sekarang lah. Jadi oleh kerana keupayaan staf-staf HCP sangat-sangat terhad, jadi kami telah melibatkan pelajar untuk nak membuat gotong royong, dan kemudian barang-barang yang dikumpul itu, barang-barang lama tu, bila dikumpul ada sebahagiannya yang masih boleh pakai kami akan asingkan, dan yang tak boleh pakai kami terpaksa lupuskan. Terpaksa lupuskan. Mana barang-barang yang boleh dipakai kami serahkan kepada pelajar. Contoh katakan sebab dia orang ada bilik badan pelajar di di bangunan pusat budaya dan juga SSC. Jadi ada sebahagian barang-barang lama tu macam meja, kerusi yang masih boleh dipakai, papan putih, whiteboard dan sebagainya, kami serahkan kepada pelajar-pelajar ini untuk diorang gunakan semua. Sebenarnya barang-barang tu masih boleh diguna pakai. Jadi pelajar-pelajar ni sebab diorang buat aktiviti hari-hari, bermesyuarat di bilik badan-badan pelajar, jadi diorang boleh gunakan. Jadi kita tidak perlu lagi membeli, kemudian kadang-kadang badan pelajar ni diorang meminta pada kita untuk disediakan ini dan itu, tapi sebenarnya kita masih ada barang-barang lama itu yang masih boleh di-recycle untuk digunakan semula. Jadi pelajar-pelajar ini mengambil barang-barang tersebut dan dibawa ke bilik badan pelajar diorang untuk digunakan. Tapi tak banyaklah. Tapi itu antara usaha-usaha yang telah kami laksanakan pada tahun hujung 2018 dan 2019 dalam usaha menjayakan aktiviti Go Green ataupun agenda kelestarian kampus ini. Kemudian begitu juga kami ada juga program-program gotong royong. Ini program di peringkat HCP lah. Nanti saya akan pergi ke peringkat badan-badan pelajar sendiri. Contohnya program gotong royong kami ada dulu sebelum pandemik ini. MS pelajar ni kita hujung minggu
minggu sesuai kenal tu kita akan minta diorang buat gotong royong di peringkat inasis masing-masing lah. Okay, jadi itu nak menerapkan kepada diorang dari segi environment universiti, okay, iaitu sebagai asas lah, asas kepada diorang. Okay, sebab nanti lepas tu diorang akan kenal universiti, kenal environment universiti dan sebagainya. Tapi selepas daripada itu dah program gotong royong semasa minggu sesuai kenal ni telah pun terhenti sebab pada tahun lepas kita melaksanakan MSK secara online. Begitu juga dengan 5S di HP. Sebab ada juga program-program macam projek penanaman pokok, landscape di sekitar bangunan pejabat induk dan sebagainya. Ada juga melibatkan selain daripada staff, ada juga melibatkan pelajar-pelajar. Contohnya macam di unit counselling, diorang ada satu kumpulan pelajar dinamakan sebagai di Avengers lah. Jadi pelajar-pelajar ini melaksanakan pelbagai program-program, termasuklah terlibat dalam program-program yang cluster dan campus ini. Ada di bahagian pun kami akan menyalurkan peruntukan kepada badan-badan pelajar ini. Okay, kalau dulu memang banyaklah, tahun-tahun 2-3 tahun, 5 tahun sebelum tu memang banyak kami salurkan duit kepada badan-badan pelajar ini. Okey. Tetapi tahun demi tahun bajet tersebut sudah berkurangan. Jadi kadang-kadang kita punya kelab-kelab pelajar ini agak terhad untuk melaksanakan program-program untuk nak menjayakan agenda kluster dan kampus ini. Malah apabila diorang nak melaksanakan program-program yang di luar kampus pun, okey, juga terhad. Jadi sebab itu saya selalu bila saya berjumpa dengan pelajar-pelajar sama ada dalam online ataupun masa 2019 dulu, selalu datang ke HP, kami buat sesi perjumpaan kepada semua presiden-presiden. Saya selalu menggalakkan pelajar-pelajar supaya memikirkan program-program kelestarian kampus ini ataupun Go Green dan sebagainya ni kalau boleh tanpa melibatkan duit. Okey. Kalau boleh tanpa jadi sebenarnya program kelestarian ini mungkin tidak perlu pun melibatkan duit yang banyak sebenarnya. Yang penting idea itu sahaja. Idea sahaja macam mana kita nak buat. Okay, macam tahun 2017 dulu. Saya masa tu saya ingat bulan lepas banjir, tiba-tiba kita punya sungai tu, Sungai Badak tu, tadi kita dah bincang dalam ruangan chat tadi. Banjir, kemudian dengan sampah-sampahnya apa semua dekat tepi-tepi itu kan, jadi menyusahkan pula kita punya pekerja-pekerja universiti untuk nak mengalihkan sampah-sampah dan sebagainya, batang-batang kayu dan macam-macam lah. Terpaksa buat pula projek mendalamkan sungai dalam kampus yang orang kata memakan belanja yang banyak dan sebagainya. Jadi masa itu saya dengan pelajar-pelajar, masa itu saya pegang pelajar Sabahan, jadi saya panggil dia orang, mungkin saya tanya dia orang, mungkin you all ada program-program yang bersifat Go Green ataupun sebagainya. Jadi cuba fikirkan apakah program-program yang untuk kita nak tengok sungai-sungai di dalam UM ni. Dia orang kata semuanya masa itu untuk berkenaan dengan projek kelestarian kampus ini, kemudian pencemaran sungai dan sebagainya, masa itu ada sedikit halangan sebab pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk menulis sebarang apa-apa isu yang melibatkan kampus dan juga melibatkan pihak-pihak tertentu di luar sana. Sebab macam kalau kita tengok Sungai Badak tu, dia keruh tu sebab projek-projek kuari dan juga logging di hujung sana tu, di hulu sana tu. Jadi bila kita bersuara, mungkin efeknya mungkin pihak-pihak di sana akan sama ada mengambil tindakan kepada kita walaupun itu diutarakan oleh pelajar dan sebagainya. Tapi itulah yang sebenarnya masalah di sekitar kita ni boleh menjadi satu projek ataupun program untuk dilaksanakan oleh pelajar-pelajar. Cuma mungkin terbatas dengan beberapa peraturan dan sebagainya. Okay? Jadi itu antaranya lah. Jadi itulah bagaimana kami melaksanakan penglibatan pelajar. Okay? Melaksanakan agenda kelestarian kampus ini dengan melibatkan pelajar melalui program
persatuan. Kami membuat pemantauan data pelaksanaan program badan pelajar disebabkan program agenda clustering kampus ini juga adalah salah satu KPI yang dalam kelas 3 dan sekarang ni. Jadi kami memang sentiasalah di B2P ini kami ada unit pengurusan badan pelajar yang mana sentiasa memantau aktiviti-aktiviti pelajar mengikut KPI dan kami akan pantau sama ada dah berapa dah buat dan sebagainya. Jadi kami akan tengok data, kalau katakan tak buat lagi, begitu juga kami akan sentiasa engage pelajar ini dalam kami punya WhatsApp group sama dengan presiden-presiden persatuan. Kami akan tanya adakah program ini yang dijadualkan pada bulan sekian-sekian sudah pun dibuat ataupun belum dan sebagainya. Ataupun mungkin program ini mungkin boleh diolah balik menjadi program yang lebih bagus lagi, sebab kadang-kadang bila kita tengok program-program pelajar ini memang menepati aspek ataupun contoh kalau katakan agenda clustering campus ni dibuat satu projek, tapi kadang-kadang projek dia itu saja. Jadi kita walaupun dengan dia punya penasihat je mungkin diubah sesuai balik program-program tersebut untuk dijadikan lebih lagi lebih mantap lagi lah kan, bukan setakat just gotong royong saja kan, buat sesuatu yang baik. Kita semula macam dulu saya pernah bagi cadangan kepada pelajar-pelajar, saya kata once you all ni diberi diberi peluang ataupun diberi kemudahan di bangunan pusat penginapan pelajar itu ada bilik-bilik ataupun ruang-ruang aktiviti. So why not you all membuat satu program sebagai membalas jasa balik kepada pihak SSC, dan you all boleh bergotong royong untuk nak mencantikkan bangunan SSC itu dengan mungkin menanam pokok, membuat landscape dan sebagainya. Malah saya pernah saya dan juga Encik Samsudin Oli pernah merancang satu aktiviti, satu program clustering campus yang mana kami merancang untuk membuat satu taman badan-badan pelajar ini. Taman ini setiap taman itu ada dia punya nama-nama badan pelajar dan yang menarik. Setiap bidang baru suara pecah-pecah. Oh ya ke? Mungkin line saya di sini tak berapa. Okey. Boleh dengar ke? Boleh sekarang macam mana? Okey lagi ke? Ada 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey. Kemudian macam yang saya sebut tadi lah. Okey, pendedahan kesedaran KPI polisi. Inilah yang saya nyatakan sebentar tadi. Sebelum ni kami menghadapi mindset pelajar-pelajar diorang ni hanya membuat program setakat nak memenuhi KPI badan pelajar saja. Just buat saja asalkan ada program. Yang itu saja. Jadi bila kita tanya kenapa, dia kata kami diminta untuk buat aktiviti saja. Jadi bila kami tanya, you all tahu tak apa KPI universiti, apa yang universiti minta kepada kita, kenapa you all dilantik, dan lantikan itu bukan lantikan daripada seorang pegawai macam saya, tapi dilantik oleh peringkat pengurusan tertinggi. Kami tak tahu. Okey, jadi kami akan maklumkan kepada pelajar, kami akan bagi kesedaran kepada pelajar bahawa you all dilantik sebagai pemimpin badan pelajar melalui kelab persatuan untuk membantu universiti mencapai KPI. Jadi dalam aspek kelestarian kampus ini, you all bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti untuk mencapai KPI ini. Jadi itulah yang saya terapkan kepada semua pemimpin-pemimpin badan pelajar lah. Okey. Kemudian kami telah mewajibkan setiap badan pelajar, setiap persatuan ini untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 2 program kelestarian. Okey, 2 program kelestarian lah. Jadi setakat ini alhamdulillah memang ada sudah, walaupun sedikit terjejas dengan keadaan pandemik ini. Okey. Ada yang dah buat, ada yang cuti ni baru nak buat dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok statistik ni, yang ini adalah antara program-program yang telah dilaksanakan oleh badan-badan pelajar lah. Kebanyakannya online. Kebanyakannya semuanya online sebab disebabkan pandemik yang bermula pada tahun lepas, jadi kita tak boleh nak buat secara bersemuka ataupun secara fizikal, jadi terpaksalah buat online. Saya kata you all jangan fikirkan tak boleh buat sebab tak boleh nak masuk kampus, buat sahaja melalui online pun tak mengapa. Sebab ini juga sebagai satu permulaan kepada kesedaran untuk nak buat fizikal nanti apabila dah
seperti yang ini, yang TNP mana-mana pun memang semuanya bagus-bagus. Okay. Dan ada yang banyak dibuat oleh INASIS juga, di peringkat INASIS melalui pemantauan daripada pengetua-pengetua. Alhamdulillah memang program-program memang semua baik-baiklah. Kemudian ini antaranya, kelab-kelab ni telah melaksanakan pelbagai program-program pelestarian. Cuma kalau kita nak go through satu-satu ni, adakah program ini menepati apa yang dimaksudkan oleh Dr. Idayu ataupun untuk maksud SDG ini, yang itu mungkin nak kena tengok balik lah. InsyaAllah selepas ni kami akan tengok balik lah. Bulan SDG kami akan tengok balik. Kemudian ini antaranya. Okay, jadi ini adalah apa yang kami usahakan. Kami mewujudkan mewujudkan grup khas Badan Pelajar, grup TPI Industri, penggerak XTAM. Kemudian sekarang ini insyaAllah kami akan mewujudkan untuk khusus untuk yang sustainable Pak, insyaAllah. Okay. Suara putus-putus. Betul-betul ya. Sekejap. Lain saya kurang elok kot ya. Minta maaf semua ya. Jadi ini adalah antara yang dicapai oleh pelajar-pelajar kita lah. Kelab-kelab kita mendapat pengiktirafan daripada Asia Book of Records lah ya. Program Go Green yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. So ini antara bukti-bukti lah. Cuma yang ini dibuat di luar kampus sebenarnya. Sebab pada tahun 2020 tak boleh nak buat dalam kampus sebab semuanya berada di luar. Inilah antara yang telah dicapai. Sebenarnya banyak lagi. InsyaAllah nanti mungkin kalau kata akan ada pada masa akan datang, saya akan share lagi apakah strategi-strategi yang selepas ini kami akan laksanakan di HCP untuk nak memantapkan lagi aktiviti-aktiviti badan pelajar ini dalam agenda kelestarian kampus ini, insyaAllah. Jadi saya ingat itu saja perkongsian sedikit daripada saya. Saya minta maaf kalau sudah melebihi masa.